Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung perbincangan kita dalam kitab yang kita bawa, yang kita baca, iaitu Sunan Abi Daud. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam perbincangan kita minggu lepas, pada minggu lepas, iaitu pada 7 April, pada malam ni dah 14 April. 7 April yang lepas kita ada baca hadis berkenaan dengan as-siwak. Kita dah sebut as-siwak ni daripada perkataan saka, maksudnya gosok gigi. Jadi gosok gigi yang kita sebut ni dia bukan mesti dibataskan kepada kayu sugi. Jadi apa-apa pun alat yang kita gunakan untuk menggosok gigi, kita sudah dikira sebagai mendapat pahala gosok gigi. Jadi as-siwak tu bahasa Arab, mana Melayu je gosok gigi lah. Jadi kalau kita gosok gigi menggunakan berus gigi, itu pun dapat pahala. Kita gosok gigi, kita guna jari, itu pun dapat pahala. Kalau kita pergi dekat Pakistan, orang Pakistan ni antara benda yang mereka lakukan adalah mereka ambil arang kayu. Dia orang tumbuk tu, lepas tu dia campur garam, dia letak kat tempat semayang tu kan, tempat wuduk tu dia letak kat situ. Jadi bila orang nak berwuduk, dia pergi ambil, gosok-gosok gigi dengan jari dia, lepas tu dia berwuduk. Ini adalah beberapa tempat dekat Pakistan kalau kita pergi, terutama kalau masjid-masjid dikuasai oleh orang-orang tabligh. Tu kalau kat Pakistan lah. Jadi sebenarnya yang diorang buat tu, itu pun sebenarnya dapat pahala bersugi. Dia dah capai terhadap maksud bagi bersugi. Dan kita dah sebut juga tujuan bersugi ni antaranya yang pertama adalah untuk membersihkan gigi. Itu yang pertama lah. Dan memang yang biasa kita tahu macam tu kan. Sebab bila kita makan, kadang-kadang ada makanan tu lekat kat celah gigi. Kalau biar lama-lama, itu boleh membahayakan kepada gigi kita kan. Makanya adalah konsep gosok gigi, satu. Yang keduanya, gosok gigi ni antara tujuannya adalah untuk menghilangkan bau mulut yang tak elok, bau busuk lah terutamanya sekali. Sebab Nabi SAW ni dia ajar pada kita, bila kita nak beribadat, kita kena pastikan mulut kita ni tidak berbau busuk. Kita ada cerita hari itu, kisah tentang seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Nabi SAW masa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, Nabi ni pergi dekat rumah Abu Ayyub dulu sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah. Nabi singgah kat situ, Nabi bermalam di situ, dan pada bermalam di situ tu Nabi Muhammad SAW dijamu makan oleh keluarga Abu Ayyub. Antara makanan yang dihidangkan adalah bawang mentah. Lepas tu Nabi tak makan. Jadi kenapa tak makan? Abu Ayyub ni dia tengok Nabi tak makan, dia tanyalah, sebab apa Nabi tak makan kan? Nabi bagi tahu, aku ni orang selalu berzikir kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, jadi aku tak suka mulut aku berbau busuk ketika aku berzikir kepada Allah. Jadi di situ kita nampak mulut kita tu hilangkan bau tu tujuannya sebab kita nak menyebut kalam-kalam suci. Yang keduanya, apabila kita pergi dekat kawasan-kawasan orang ramai, solat berjemaah, solat Jumaat, apa-apa program dah yang melibatkan orang ramai, implikasi memberi busuk kepada orang lain tu bukan benda yang baik. Maka disebabkan itu digalakkan kita bersugi. Itu kita dah bincang hari tu. Lepas tu kita ada sebut hadis yang kita baca hari tu, hadis yang ke-46 kan. Nabi SAW kata kalau tak jadi susah kepada orang beriman, Nabi akan suruh pada kita ni buat dua perkara. Yang pertama, lewatkan solat isyak. Yang kedua adalah gosok gigi ketika kita nak solat. Kan ingat sebab dia ada satu hadis yang kita dah sebut ketika nak berwuduk. Jadi dua situ kan. Satu berwuduk, satu lagi solat. Ada dua lah kat situ, dan kita dah bahas panjang lebar berkenaan dengan hadis tersebut. Okey, type. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-47. Ustaz, sila tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofon. Oh. Bismillahirrahmanirrahim.
قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث الأزدي السجستاني حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن زيد بن الخالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موادع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك. Okey, taib. Hadis yang kita baca ni sebagai sambungan daripada tajuk bersugi ya. Dan hadis pada malam ni kita baca hadis 47. Cerita hadis ni daripada guru Imam Abu Daud yang bernama Ibrahim bin Musa, dan kita dah sebut beberapa kali, iaitu dalam hadis yang ke-35 kita dah sebut nama ni tak ada masalah, dia siqah, sahih, boleh diguna pakai. Lepas tu Ibrahim bin Musa ni dia belajar daripada Isa bin Yunus. Ni pun kita dah sebut dalam hadis yang kedua, hadis yang ke-33 dan hadis yang ke-35. 3 kali dah kita sebut nama ni. Ingat balik, hari tu kita ada sebut ada seorang perawi nama Israel bin Yunus. Ingat ada seorang ulama dulu namanya Israel biarlah orang dulu, kita jangan buat nama anak Israel pula. Kita isdap pula kita buat nama anak kita seorang Israel. Lepas tu orang pakai doa binasalah Israel, kita pun tengok anak kita. Tak ada pasal orang tu kan. Orang dulu ada ulama dulu nama Israel bin Yunus. Yang kita jumpa ni Isa bin Yunus, ini abang dia. Dan dia ni pun kita dah sebut dah sebelum ni dalam hadis yang kedua, hadis yang ke-33 dan hadis yang ke-35. Yang kemudiannya Isa bin Yunus ni dia belajar daripada Muhammad bin Ishaq. Ini pun kita dah sebut dalam hadis yang ke-13 hari tu. Muhammad bin Ishaq ni kita dah sebut yang disebut sebagai Ibnu Ishaq tu. Seorang penulis tentang ilmu sejarah Islam ni, dia lah banyak tulis panjang lebar, dan ada orang kritik lah beberapa cerita-cerita yang dia bawa berkait dengan Nabi. Ada yang dikatakan benar dan ada yang tidak benar. Ada kan? Antaranya dia ni, ni contohlah antara dikatakan Nabi SAW ni sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dengan Khadijah ni ada seorang anak dan mati kecil. Namanya adalah Abdul Uzza. Jangan terkejut lah kalau kita baca kisah-kisah lah kan. Mentang-mentang ada dalam kitab, tu susah tu. Jadi Ustaz mesti cakap itulah, ada dalam kitab ni. Kan, dia dalam kitab tapi belum tentu lagi sahih Cerita tu ada dalam kitab. Kadang-kadang cerita tu palsu, kadang-kadang cerita tu Israiliyat, kadang-kadang cerita tu dhaif Jadi antara cerita mungkin kita bakal dengar kononnya Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi jadi Nabi ni dengan Khadijah ada seorang anak lelaki mati kecil. Yang kita tahu tu seorang tu nama Ibrahim, daripada isteri nama Maria Al-Qibtiyah kan. Ada seorang, dikatakan ada seorang anak lelaki Nabi daripada Khadijah binti Khuwailid, namanya Abdul Uzza. Siapa yang cerita benda tu? Pak Ji ni lah, Pak Ji ni Muhammad bin Ishaq. Benda tu boleh terima ke tak? Tak boleh terima. Sebab apa? Abdul Uzza ni maknanya hamba kepada berhala yang bernama Uzza. Al-Uzza ni berhala Abdul Uzza maksudnya hamba kepada berhala. Berhala tu nama Uzza. Faham Jadi bila kita bahas, yang pertama cerita tu datang daripada Ibnu Ishaq. Jadi cerita datang daripada Ibnu Ishaq melibatkan sirah ni, kita tak boleh terima terus, tetapi kita kena bandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Itu kaedah dia. Satu. Yang keduanya, Nabi Muhammad ni walaupun dia belum jadi Nabi, Nabi ni dijaga oleh Allah. Kita bisa dengar ada istilah dia panggil mukjizat, betul tak? Maksum. Ada satu lagi istilah irhas, dia panggil irhas. Kalau kita belajar ilmu akidah kita jumpa istilah ni. Irhas ni maksudnya Allah Ta'ala jaga Nabi sebelum Nabi tu jadi Nabi lagi. Tuhan jaga dah dia Jadi walaupun dia tak jadi Nabi, sebab tu dia beramanah dalam berniaga, betul tak? Semasa dia tak jadi Nabi lagi, tapi dia ada sifat yang cakapnya benar, dia tak berbohong, betul kan? Itu irhas, penjagaan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi. Faham? Nantilah mungkin anak tak tolak kemungkinan. Bahkan sebelum ni dah ada dah ustaz, nanti tak nak sebutlah ustaz tu, sebab ustaz ni ustaz TV. Dia pernah kata adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, semua anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam Nabi. Biasa dengar ada ustaz sebut tu. Ustaz TV cerita ni. Ada orang tanya nak.
Adik-beradik Nabi Yusuf AS yang 11 orang tu kan, dia adik-beradik dia daripada dua mak. Yakub ada 2 orang mak kan, satu anak 10 orang, satu lagi mak 2 orang anak. Yang 2 orang tu Yusuf, satu lagi Bunyamin, betul kan? Yang 10 orang tu, kan, ada ustaz kita ni, ustaz kita kat Malaysia ni, dia pernah ceramah, ustaz pun masuk TV kan, dia kata adik-beradik Nabi Yusuf daripada 10 orang adik-beradik tu Nabi. Okey, jawapannya boleh terima tak? Tu soalan dia. Jawapannya dia tidak irhas, sebab 10 orang tu merancang nak bunuh Nabi Yusuf. Faham? Kan kisahkan diceritakan dalam surah Yusuf, panjang lebar cerita tu bagaimana perancangan 10 orang adik-beradik nak bunuh Nabi Yusuf. Macam mana orang bakal jadi Nabi, ada perangai lagu tu. Faham tak? Jadi kalau ada orang dakwa, kita tahu cerita ni tak betul. Faham Ini salah satu kaedah kita nak tahu sesuatu cerita itu boleh diterima dalam agama ataupun tidak boleh diterima dalam agama. Faham Macam Datuk tanya hari tu kan, soalan hari tu yang anda cerita minggu lepas. Kita dengar pun macam mana hanya semata-mata baca Qul Huwallahu Ahad, habis segala malaikat 30-100 ribu jaga tiang arash tu, tak jadi apa dah. Lagi hebat lagi baca Qul Huwallahu Ahad pun. Datuk kan? Jadi benda tu tak munasabah. Jadi kita boleh tahu situ munasabah ataupun tidak munasabah. Okey, tak apa cerita tu. Ada nak cerita ni karakter ni, perawi hadis namanya Muhammad bin Ishaq. Walau bagaimanapun, dia ni meriwayatkan hadis bukan mesti ditolak. Ada part diterima, ada part ditolak. Antaranya faktor sesuatu penceritaan dia yang ada unsur untuk menaikkan Syiah, itu kena tolak. Sebab apa? Sebab ni tasyayyuh. Dia ni ada orang kata dia ni Syiah walaupun tak jelas. Dia orang ni kadang-kadang tak tahu dia ni Syiah ke tak, tapi nampak macam Syiah. Betul kan? Cara tu macam Syiah, tapi nak kata Syiah pun tak juga. Duduk semayang jemaah sekali dengan kita, contohlah kan. Masa semayang tak ada pula bawa biji batu kat depan tu. Ada kan? Jadi kita nak kata Syiah pun dia, tak Syiah pun dia. Istilah dia panggil tasyayyuh. Tasyayyuh istilah dia. Kecenderungan pada Syiah. Jadi dia ni ada intendensi ni, dia ni Muhammad bin Ishaq ni. Jadi macam mana kita nak nilai dia? Sebarang cerita-cerita dia yang melibatkan Nabi, tiba-tiba ada unsur nak menaikkan Syiah, yang tu kena tolak. Tapi kalau tak ada, itu boleh terima. Boleh faham? Macam kes hadis ni tak boleh terima lah. Sebab apa? Cerita pasal sugi kaitan pun Syiah. Kan? Boleh faham sekarang ni ada tak unsur tu? Tak ada dalam cerita ni. Satu. Yang kedua, dia ni Muhammad bin Ishaq, dia belajar daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan dia guna di sini daripada. Dan dia ni adalah mudallis. Yang cerita dah sebelum ni mudallis. Tak apalah, kita masa tak mengizinkan itu lain kali nanti kita detail dah hari tu. Tapi kena ulang balik sebab kita lupa kan. Jadi walaupun dia mudallis, hadis ni boleh diterima juga kerana hadis ini banyak matan dia. Matan ni bukan yang ni banyak hadis yang sama Jadi hadis ni walaupun datang pada Muhammad bin Ishaq, yang dia ni mudallis dan dia ambil daripada Muhammad bin Ibrahim dengan daripada tetap boleh diterima juga. Okey, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ni adalah orang Madinah. Ini orang Madinah. Dan dia ni sahih, tak ada masalah apa pun. Dalam Bukhari pun ada, Muslim pun ada cerita dia Dan kemudiannya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ni dia ambil hadis daripada Abu Salamah bin Abdurrahman. Siapa dia ni? Anak kepada sahabat Nabi terkenal Abdurrahman bin Auf. Kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal kan? Cukup terkenal Abdurrahman bin Auf. Apa terkenal Abdurrahman bin Auf? Ingat tak cerita dia? Orang kaya. Betul? Terkenal dengan kaya. Duduk dekat Mekah, kaya. Tinggal Mekah, pergi Madinah selai sepinggang, dah tak lama kaya pula. Sebab apa? Sebab dia memang pandai berniaga. Korporat besar lah ni, otak bisnes ni. Kalau duduk tengok daun tepi jalan, dia fikir macam mana daun tu boleh buat duit. Dia boleh fikir macam tu kan. Inilah Abdurrahman bin Auf. Yang ni anak dia, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ni anak dia. Okey, dia tak ada masalah apa. Dan nama dia ni kita dah sebut hari tu dalam hadis yang pertama itu. Dah sebut nama dia. Dan dia ni ambil hadis daripada sahabat Nabi yang terkenal, namanya Zaid bin Khalid Al-Juhani. Terkenal lah di kalangan sahabat, di kalangan orang-orang belajar hadis. Yang kita jarang-jarang ni, siapa dia pula Pak Haji ni? Kan? Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ini sahabat Nabi yang terkenal. Dia ni antara sahabat Nabi yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku bila? Ingat tak? Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah berlaku tahun 6 Hijriah. Dia kadang-kadang fakta-fakta sejarah itu cuba kita ingat.
Sebab di situ tu kita boleh tahu pula fakta-fakta yang lain benar ataupun tidak. Jadi dia ni terlibat dalam Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah berlaku pada tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah, Sulhul Hudaybiyah. Apa cerita Sulhul Hudaybiyah? Ingat tak? Sulhul Hudaybiyah ni asal Nabi nak pergi ke Mekah, orang kafir tak bagi. Tu asal cerita, ingat tak? Nabi pergi ke Mekah nak buat ibadat haji tahun tu. Orang kafir pergi buat roadblock pada masa tu. Roadblock lah bahasa kita hari ni. Dia panggil lah polis JPJ dia pada masa tu buat roadblock. Jadi tak boleh masuk Mekah pada tahun tu. Orang kafir kata kalau nak masuk tahun esok, tahun depan, tahun satu lagi, tahun 7 Hijriah lah. Kan? Berlakulah perjanjian. Betul tak? Perjanjian tu ada surat lah, apalah, bismillahirrahmanirrahim, tak boleh kena bismillahumma. Lepas tu ada tulis Muhammad Rasulullah, ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Cerita tu kan, anda selalu cerita sebelum ni kan. Nabi Muhammad pun balik ke Madinah balik. Tahun satu lagi, tahun ke-7 Hijriah, Nabi pergi ke Mekah, tapi bukan musim haji, maka dipanggil sebagai Umratul Qadha. Qadha haji tahun lepas. Tapi disebabkan bukan musim haji, tak boleh panggil haji, dia panggil umrah. Maka dipanggil sebagai Umratul Qadha. Betul kan? Okey, tahun ke-8, setahun satu lagi. Apa sejarah besar berlaku? Pembukaan kota Mekah. Mekah telah dikuasai oleh orang Islam. Masa perjanjian, masa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah ni, Pak Haji ni pun ada. Ni Zaid bin Khalid Al-Juhani ni kan, dia ada, dia datang tu, dia bawa bendera kabilah dia. Oh, hebat dia ni. Macam mana kalau kita pergi dekat Dataran Merdeka tu bawa bendera Melaka. Hebat dia ni, kuat kemelakaan dia tu kan. Macam tu kan. Dia ni ada satu etnik Arab namanya Juhainah. Dia ni dia etnik tu lah. Disebabkan itu dia digelar sebagai Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani Jadi Juhainah ni ada bendera dia sendiri, Juhainah ni. Jadi masa pembukaan kota Mekah, masuk ramai-ramai ke Mekah tu, dia ni bawa bendera. Punya kuat dia tu. Inilah orang nama Zaid bin Khalid Al-Juhani, sahabat Nabi yang terkenal lah. Gitu. Dia ni meninggal tahun, ada dua riwayat. Ada orang kata 78 Hijriah, ada orang kata 68 Hijriah. Khilaf lah berdasarkan ulama-ulama tarikh. Tapi secara dasarnya dia ni sahabat Nabi tu. Semasa Nabi SAW hijrah, umur dia baru 7 tahun. Budak lagi ni memang budak lagi. Tapi walau bagaimanapun dia ni sahabat Nabi lah. Gitu. Dia ni riwayatkan hadis pada kita. Dia kata kata dia, sami'atu, aku dengar. Dia dengar. Hadis kalau sahabat Nabi kata aku dengar, ini kuat. Sebab dia dengar perkataan Nabi tu, itu wahyu. Perbuatan Nabi pun wahyu juga. Tapi antara perbuatan dan perkataan, mana lagi kuat? Perkataan. Kenapa Sebab korang kata la yantiqu anil hawa. Yantiq, bercakap. Faham Jadi ada tu perkataan Nabi, satu lagi perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ni maksudnya sahabat Nabi tengok, Nabi buat. Aku tengok Nabi Muhammad berjalan, macam tu lah kan. Kalau ada satu penceritaan, satu Nabi buat, satu lagi Nabi cakap, mana kita kena pakai? Kalau bertembung lah. Kalau tak bertembung tak jadi isu. Kalau bertembung, kita kena ambil yang Nabi cakap berbanding yang Nabi buat. Faham? Itu je salah satu kaedah lah. Okey, kata dia, sami'atu Rasulullah, aku dengar Rasulullah SAW cakap. Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Nabi SAW kata, kalau tak menjadi susah terhadap umat aku. Serupa tak dengan hadis sebelum ni? Serupa. Tapi ada beza kat mana? Yang ke atas tu alal mu'minin, hadis ni ummati, betul tak? Beza kan? Laula an asyqa ala al mu'minin, yang atas hadis 46 kan. Hadis 47 ala ummati. Apa beza ummati dengan mukmin? Apa beza? Kalau sebut laula an asyqa ala mu'minin, khusus untuk orang Islam je. Tapi bila sebut ummati, Islam pun dia, bukan Islam pun dia, dia umum. Ana dah sebut, bila sebut umat Muhammad, dia bukan orang Islam je. Orang Yahudi pun umat Nabi Muhammad, orang Nasrani pun umat Nabi Muhammad, orang Hindu pun umat Nabi Muhammad, orang Buddha pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat situ Jadi kalau kita naik motor, tengok ada Hindu aksiden tepi jalan, tengok, tanya, Hindu ke? Hindu. Okey, jalan terus. Tak betul. Tak betul Naik motor, tengok ada aksiden, tanya, Hindu, kita pergi kat dia, kita pun pergi kat telinga dia, kita sebut la ilaha illallah telinga dia, talkinkan kepada Hindu nak mati. Faham?
Kita ni masalah dia. Kalau Hindu tak mau, tu susah tu. Sebab Hindu tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham Kita pun pergi kat lingkar dia, la ilaha illallah, takillah pada dia. Tiba-tiba dia sungguh-sungguh. Ambil kau. Tiba-tiba dia pun la ilallah dengan jelas, dengan elok contoh kan. Dia pun mati dalam keadaan dia sebut la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilallah, dia masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak apalah, selesai dah masuk mengucap syahadah ni. Dia pun mati. Saksi tak ada. Semua tak ada, saksi tak ada. Tiba-tiba keluarga dia kata nak tanam dekat kubur Hindu. Tak apa, tak apa, pergilah kat kubur Hindu tu. Sebab apa? Yang penting dekat akhirat je dah selamat. Boleh faham Kenapa kita gajak lingkar dia? Sebab dia ummati, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham Ini kadang-kadang kita ni tengok Hindu Buddha Cinta lagi jahat DAP lagi mat kan. Dia susah tu. Dia zikir ya. Zikir menari dia DAP ya. Okey, Nabi kata kalau tak jadi susah pada umat aku, maksudnya ini termasuk juga orang Islam dan orang bukan Islam. Nabi kata aku akan suruh mereka gosok gigi pada tiap-tiap kali solat. Tiap-tiap kali solat. Hadis ni ada kesamaan dengan hadis yang ke-46 daripada sudut gosok gigi, bersugi. Dalam hadis yang ke-46 ada sebut semayang isyak dilewatkan, hadis ni tak ada. Betul? Ni beza dia. Perbezaan yang pertama pada penggunaan ummati. Yang hadis ni ada ummati, hadis sebelum tidak ada ummati tapi dia guna mukminin. Betul? Yang ni ada sebut bersugi, dan sana pun ada bersugi, tapi hadis ni tidak ada lewatkan solat isyak. Boleh faham jadi ada kesamaan kat situ. Cuma yang menariknya, dalam cerita ana sebelum ni, hadis yang 46, ana ada sebut tentang ulama khilaf pada penggunaan kata inda kulli solatin ataupun inda kulli wudu. Betul? Tiap kali berwuduk ke ataupun tiap kali nak solat. Betul kan? Hadis yang sebelum ni ketika nak solat. Sekali lagi Imam Abu Daud jawab mari riwayat ketika nak solat. Sebenarnya apa isyarat dia? Bermaksud Imam Abu Daud dia lebih selesa mengatakan kita bersugi pada tiap-tiap kali nak solat. Faham? Abu Daud dia bagi syarat macam tu. Dan bermaksud di sini sebenarnya Imam Abu Daud dah menolak pandangan Imam Malik. Imam Malik kata gosok gigi ni masa nak wuduk je, sembahyang tak ada. Imam Malik mazhab Maliki, Imam Malik dia berpendapat kita nak gosok gigi ni masa berwuduk, masa nak solat tak ada, gosok gigi tak ada. Kata Imam Malik. Lepas tu yang kita tengok kawan-kawan kita tabligh tu, dia orang tu mazhab Hanafi. Orang tabligh orang Pakistan lah Selalunya orang Pakistan ni mazhabnya Hanafi. Hanafi ni ajar gosok gigi ni nak wuduk dan juga nak solat 2 kali. Masa wuduk pun gosok gigi, masa nak solat ni pun gosok gigi sekali lagi. Tapi mazhab Maliki kata no, tak ada. Mazhab Maliki kata gosok gigi ni masa nak wuduk je, masa nak solat tak ada, kata dia. Antara alasan dia kata kalau contoh kamu gosok gigi masa nak solat, tiba-tiba keluar darah gigi kamu solat kan jadi masalah. Nampak hujah Imam Malik. Tapi yang lain kata tak ada masalah itu tak ada masalah. Kalau ada darah sikit-sikit itu dimaafkan semua tu. Jadi rupa-rupanya yang berpendapat gosok gigi masa nak wuduk dan juga nak solat antaranya Imam Abu Daud. Sebab tu Imam Abu Daud dia hanya buat mari riwayat tentang solat. Dia tak mau mari cerita gosok gigi ketika nak wuduk, dia tak bawa. Bermaksud di situ Imam Abu Daud dia nak bagi tahu aku sendiri ni lebih cenderung masa nak solat pun gosok gigi. Boleh faham Ni cara nak faham Imam Abu Daud lah. Dan sebenarnya pandangan Imam Abu Daud sependapat dengan pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah pun pendapat yang sama jadi bedah je lah. Yang penting gosok gigi tu je. Anda rasa yang nak buat ni Haji Rahim je kot. Nampak dia gosok gigi tadi. Kan? Kita tak ada komo-komo selesai. Kan? Okey, baik. Hadis ni asal cerita. Okey, cerita hadis tak habis lagi. Qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Tu tengok perawi Abu Salamah, anak kepada Abdurrahman bin Auf. Dia sebut kan? Tadi Abu Salamah bin Abdurrahman, anak Abdurrahman bin Auf, dia ambil hadis daripada Zaid bin Khalid. Betul kan? Dia ni yang kata Abu Salamah ni. Abu Salamah ni dia bukan sahabat Abu Salamah ni tabi'in, anak sahabat.
Abu Salamah ni bercerita. Dia cerita apa? Fara'aitu Zaidan, aku nampak Zaid. Zaid mana ni? Zaid bin Khalid ni lah, sahabat Nabi ni. Dia nampak sahabat ni, nama Zaid ni. Ya jilisu fil masjid. Mamat ni duk, bahasa kita panggil pot dekat masjid. Lepak kat masjid. Baiknya lepak kan. Duk lepak-lepak masjid tu, wa inna siwaka fi udhunih. Ni kayu sugi tu ni kat telinga ni. Dia letak kat telinga kan. Dekat situ min maudi'al qalam min udhunil katib, di tempat penulis letak pen atas telinga. Nampak boleh bayang macam mana sahabat Nabi dia ambil kayu sugi letak atas sini. Macam kita kan, orang penulis tu kan, dia kerja penulis, pen dia banyak, map satu telinga. Macam apa tiga tu macam tu bang, betul bang, macam tu bang. Ambil pen tak telinga, macam tu lah sahabat Nabi dia letak Dan sebenarnya cerita ni kita nampak Abu Salamah cerita berkait dengan sahabat Nabi nama Zaid buat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita hampir ramai sahabat Nabi begitu rupanya. Sahabat Nabi ni ramai, style dia kayu sugi memang map kat telinga ni. Style lah. Ini bukan style Nabi style sahabat Nabi. Dan benda ni bukan syariah. Anak cerita ni itu yang biasa dilakukan oleh mereka. Faham cerita dia. Okey, dia letak. Bila fakullama qama ila salati, ketika mana mereka nak menunaikan solat, ketika mana Zaid tu nak mendirikan solat, istaka, dia usuk gigi. Nampak? Masa bila dia usuk gigi nak solat. Nampak cerita ni? Siapa lakukan ini? Sahabat Nabi namanya Zaid bin Khalid al-Juhani. Boleh faham? Boleh faham? Nampak gambaran cerita kan? Hubungan hadis anda dah cerita dah tadi. Hadis yang sebelum dengan hadis yang kita baca ni 46-47, tadi secara tak langsung anda dah cerita dah hubungan hadis kan. Cuma beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Antara pengajarannya adalah rupa-rupanya pen ni zaman Nabi dah ada dah. Tulis ni, pen ni dah ada dah pada zaman Nabi. Kita jangan duk ingat tulis-tulis ni benda baru tau. Cerita tulis ni dah ada dah pada zaman tu. Sebab itu Abu Salamah kata al-qalam letak atas telinga. Maksudnya pen ni dah ada dah pada zaman tu. Kadang-kadang ada orang ni dia salah imajinasi, dia ingat zaman Nabi tak ada pen kot. Dia boleh fikir lagu tu kan. Nah, sebenarnya zaman Nabi pun dah ada tulisan. Zaman Nabi dah ada tulisan. Sebab kita tengok dalam matan hadis dia kata letak kayu sugi dekat telinga seperti mana penulis letak atas telinga pen. Di sini kita faham secara tak langsung zaman tu dah ada dah penulisan. Okey, itu satu. Kalau kita nak pergi lebih lanjut lagi kan, Al-Quran ditulis pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi Quran sudah ditulis. Jangan salah faham, kita dah kata Quran ini start ditulis pada zaman Osman. Tak betul. Quran ditulis pada zaman Nabi. Zaman Osman himpunkan Quran. Boleh faham? Beza tu Sama ke tulis dengan himpun? Beza kan? Sebenarnya zaman Nabi Quran dah ditulis. Sebab tu boleh bantah geng-geng orientalis selalu duk kata Quran ni ada kod lompong lah, mungkin orang terlupa lah. Orang zaman tu apa Quran pun dia, tulis Quran pun dia zaman tu. Kalau kita baca dalam hadis Nabi Sallam, Nabi dia sebut satu perkataan. Nabi kata la taktubu anni, jangan tulis sebarang apa pun daripada aku. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuh, siapa yang tulis selain Quran padam. Maksudnya apa? Tulis Quran dia boleh. Zaman tu tulis Quran dia boleh. Kata Nabi SAW. Bermaksud pada zaman Nabi Quran sudah ada, Mashaf sudah ada. Cumanya ada orang ni pegang juzuk surah Al-Baqarah je, contoh. Yang ni pegang surah Al-Imran je. Dia pegang, ada ni pegang dalam 20 juzuk je, faham tak? Dia tak komplit 30 juzuk. Mari zaman Sayyidina Osman, ambil kau sebiji dihimpun. Boleh faham? Dihimpun tu dengan satu tulisan. Sebab sebelum ni macam kita baca balik lepas daripada pada era era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ramai orang murtad masa tu, ingat tak? Yang terlibat perang ni ramai siapa? Qurra, orang hafal Quran. Kita kena ingat dia orang hafal Quran bukan semata-mata hafal Quran je dia orang ada tulisan sebenarnya. Jangan kita ingat orang Arab ni hafal sangat. Dia orang ni hafalan kuat, bukan bermakna dia orang tak ada catatan. Catatan ada, tapi cara dia orang lah. Khat dulu tak sama dengan khat sekarang. Tu kena faham
Ni nak tahu khat ni, asal tulisan khat ni adalah isyarat ketenteraan dulu. Tu kita tengok tulisan cantik-cantik tu kan. Dulu asalnya bila berlaku perang, macam mana satu panglima perang dia nak memberi isyarat kepada dia punya tentera, dia hantar surat. Bayangkan kalau surat tu sampai ke tangan musuh, faham tak? Makanya dia buat khat. Khat itu kalau bengkok macam ni maknanya perang, kalau bengkok macam tu bertahan dulu, faham tak? Itu asal khat. Asal khat. Benda ni ditulis oleh Al-Imam Ibn Khaldun. Dia tulis, baca dalam kitab Muqaddimah. Hari tu ada anak ada buat bedah buku pasal Muqaddimah Ibn Khaldun. Anda baca sebiji kitab Muqaddimah Ibn Khaldun tu, 6 bab besar kan. Yang anak punya tu ada lebih kurang 800 muka surat lebih kurang. Anda baca seminggu buku tu. Dia ada cerita macam mana orang dulu bila perang, dia orang guna tulisan khat untuk memberi syarat kepada tentera. Kenapa buat tulisan khat? Sebab kalau surat tu sampai kepada tangan musuh, nanti bocor rahsia. Jadi dia terpaksa tulis cerita merepek-merepek, cerita novel lah, apa macam tu lah, certot ke cerpen ke. Certot ni cerita kentot apa tu? Orang panggil kalau cerpen tu cerita pendek ya. Dia tulis cerita tu tak ada kaitan apa pun, tapi dia ada bengkok-bengkok tu. Jadi bila surat tu sampai kepada tentera, oh ini isyarat suruh perang. Faham tak? Asalnya. Mari sekarang ni kita lukis kat dinding bagi cantik sikit. Tu kan? Sebenarnya dia isyarat perang asalnya. Dulu okey, anda nak cerita sebenarnya zaman Nabi tulisan tu dah ada. Cumanya mungkin ada beberapa perkara yang tak ada dalam tulisan, antaranya titik tak ada. Jadi dibubuh titik, kemudiannya timbul pula baris. Orang zaman tu dia baca kitab, titik tak ada, baris pun tak ada. Tu canggih orang dulu lah. Orang sekarang ada kitab yang ada baris pun tak baca. Tak baca je tak faham kan. Baca tak boleh lah tu kata kan. Baca tak boleh. Faham itu asal tulisan. Jadi anda nak bagi tahu sebenarnya tulisan ni bukan benda baru. Tulisan ni benda yang dah lama. Faham okey, jadi bila kita sebut Quran ni dah ada tulisan, di situ timbul lagi satu perbahasan. Nabi Muhammad SAW itu dia boleh membaca ke tak? Nabi ni boleh baca ke tak? Kita selalu kata Nabi tak boleh baca, betul? Rata-rata lah. Sebenarnya ulama tak pernah sepakat yang Nabi Muhammad ni tak boleh baca. Yang mereka sepakat Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi tak boleh baca, itu sepakat. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi itu semua sepakat Nabi tak boleh membaca. Tapi apabila Nabi dah jadi Nabi, yang tu berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama kata Nabi boleh membaca dan ada Nabi tak boleh membaca. Itu khilaf. Anda ni kadang-kadang terfikir tau, orang, ialah kita pun tahu antara benda yang kita imani, Nabi Muhammad ni dia mesti ada sifat fatanah. Betul? Apa makna fatanah? Cerdik, bijaksana. Bukan sekadar bijaksana, mesti bijak sini juga. Dia mesti bijak. Tu Nabi kan. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mak anak tak sekolah, Dia duduk kat kampung. Tapi mak anak yang tak sekolah tu boleh membaca. Dulu tak boleh baca, tapi tak tahu macam mana hari-hari dia tengok boleh membaca. Mari zaman WhatsApp, dia balas WhatsApp lagi canggih pada kita. Kan? Macam mana mak anak ni boleh membaca yang tak pernah sekolah, tiba-tiba Nabi yang fatanah kita kata tak boleh membaca. Pula kita fikir sekarang ni, takkan mak aku lagi cerdik pada Nabi kot. Fikir balik kan. Sedangkan fatanah itu pengiktirafan daripada Tuhan kepada Nabi SAW. Jadi di sini ni ada timbul 2-3 perbahasan. Betul ke Nabi Muhammad ni tidak boleh membaca? Selalu sangat orang kata Nabi Muhammad tidak boleh membaca ni sebab perkataan ummi. Betul? Ummi. Jadi ummi ni orang tak boleh baca. Betul? Mungkin kita kena bangkit soalan, betul ke terjemahan ummi ni tak boleh baca? Satu. Yang kedua, selalu sangat orang berhujah Nabi Muhammad tak boleh baca ni. Selalu sangat masa Nabi Muhammad dalam Gua Hira, datang Jibril alaihissalam, Iqra' Muhammad, baca Muhammad. Dia kata kan, Nabi kata ma ana biqari, aku tak boleh baca. Betul? Itu dalil Nabi tak boleh baca. Dia kata lah. Macam mana Macam mana ni? Sudah.
Ustaz ni buat pening boleh hari ni. Dia pergi lontar soalan-soalan. Lepas tu dia suruh kita fikir kan. Okey, anak hurai lah sikit-sikit lah. Kalau nak cerita hurai ni banyak nak hurai ni. Cuma anak hurai yang poin-poin penting je. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa berlaku perang Badar Al-Kubra, Islam menang, kafir kalah. Ada tak orang kafir kena tawan? Ada. Apa yang Nabi lakukan kepada tawanan-tawanan perang? Nabi Muhammad pergi tanya pandangan dua orang sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab. Apa pandangan Umar? Pancung semua. Tak ada kerja lain Umar. Memancung je kerja kau Umar. Umar macam perangai lah. Jadi bila Umar ni kata pancung, Nabi tak bersetuju. Nabi tanya Abu Bakar. Abu Bakar kata, orang yang kena tawan ni orang cerdik. Kita buka lah sekolah buta huruf. Masa kita lah tu, sekolah buta huruf. Nabi Muhammad SAW bersetuju untuk buat sekolah buta huruf. Cuba kita fikir, macam mana Nabi Muhammad dia boleh arahkan satu benda yang benda tu Nabi tak buat. Kita baca kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Berdosa besarlah orang tu bercakap tak sempat bikin. Bukankah dah bercanggah? Betul? Macam mana agak-agak? Kalau kita baca dalam Quran, apa Allah Ta'ala kata? Laisal birra. Macam mana Quran? Ustaz mesti ingat? Tengok ayat Quran. Sekejap mana tengok. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu suruh orang buat baik tapi kamu tak buat. Quran apa? Nabi kata, okey, buat sekolah buta huruf, tapi Nabi sendiri buta huruf. Macam mana agak-agak? Boleh terima? Cuba kita fikir, Quran kata macam tu, takkan Nabi ni dia menyanggahi Quran? Mana mungkin Nabi menyanggahi Quran, kerana sifat Nabi itu menjelaskan Al-Quran. Betul tak? Macam mana ni? Macam mana Dia seronok tak bagi orang fikir kan? Betul juga. Dia boleh fikir, betul juga tu, okey tu. Orang ni dok berhujah selalu yang Nabi Muhammad SAW tak boleh baca Quran ni. Ayat Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Cuba buka surah Al-Ankabut ayat 48. Itulah hujah induk mereka mengatakan Nabi tidak boleh membaca. Itu hujah induk. Al-Ankabut ayat 48. Apa kata Allah? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminik iza lartabal mubtilun. Itu ayat Quran ni. Allah Ta'ala kata, tidaklah kamu Muhammad SAW membaca sebelum ini daripada sebarang kitab, dan juga menulis dengan tangan kanan kamu. Kalau sekiranya kamu boleh membaca sebelum ini dan juga kamu boleh menulis, sudah pasti akan dijadikan hujah meragukan oleh orang yang membatalkan Islam. Jadi ayat ni dia menjelaskan Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis. Betul? Inilah hujah induk. Selalu orang kata Nabi tak boleh baca, tak boleh baca, kata dia. Tapi pernah tak kita fikir dalam ayat tu Allah Ta'ala kata wa ma kunta tatlu min qablihi, sebelum ini. Sebelum ini. Kalau sebelum ini, selepas tu boleh lah. Betul? Macam kita katalah sebelum ni saya ni miskin, maknanya sekarang kaya lah. Betul? Macam kita kata sebelum ni saya ni bodoh, maksud sekarang pandai lah. Ayat Quran kata tidaklah kamu membaca sebelum ini daripada sebarang kitab. Maksudnya yang dikatakan Nabi tak boleh baca ni sebelum jadi Nabi. Selepas jadi Nabi boleh tak? Boleh. Boleh menulis? Boleh. Boleh faham? Tambahan pula dalil lain Nak bagi dalil lain. Tambahan pula kita baca hadis cerita pasal Nabi SAW masa perjanjian Hudaibiyah. Semasa perjanjian Hudaibiyah, Nabi ni dia buat surat perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tulis? Ali bin Abi Thalib tulis. Yang tulis Ali Bin Ali tulis. Allah wakil kafir Quraisy. Wakil Quraisy pun tengok. Ni apa Bismillahirrahmanirrahim Kami tak ada iktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ganti Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Buang. Lepas tu Muhammad Rasulullah. Okey, tarik. Nabi kata kepada Ali, Ali padam. Ali kata, oh no. Takkan punya. Bahasa kita lah tu, kan? Pendek cerita, padam. Pada perkataan Muhammad Rasulullah, itu isu dia. Pada perkataan Muhammad Rasulullah, pada Muhammad Rasulullah ganti Muhammad bin Abdullah. Kata wakil kafir kepada Nabi. Nabi tarik surat. Nabi SAW ni, Anak nak tengok matan hadis Nak cerita ni matan hadis. Nabi kata pada Ali, padam Ali.
Umhu. Padam. Ali kata aku tak nak padam. Tak nak padam. Nabi kata tunjuk dekat aku. Nabi tunjuk. Dalam hadis dia kata walaisa yuhsinu yaktubu. Tulisan Nabi ni tak elok. Fakataba. Lalu Nabi tulis. Nabi tulis. Mana boleh tulis tak? Boleh lah. Hadis tu menjadi bukti Nabi boleh menulis. Masalah tulisan elok tak elok cerita lain. Betul? Isunya boleh tulis. Okey, anda nak bagi hadis yang lain. Hadis ni kita fikir. Kita fikir betul. Juga fikir macam tu kan. Hadis yang lain. Kita bisa dengar tak? Anda rasa ramai orang baca hadis ni. Tapi kita tak fikir. Nabi kata, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyari amsalihah. Dan satu kebaikan akan berganda sehingga 10 kali ganda. Kata Nabi La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf. Kata Nabi, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang ni orang betul huruf ke? Dia boleh tahu alif lam mim. Betul? Kalau dia boleh tahu ini alif, ini lam, ini mim, maknanya dia betul huruf tak? Ini bukan betul huruf, ini boleh baca ni. Betul? Jadi di sini kita boleh simpulkan Nabi Muhammad boleh membaca. Lepas tu sebelum yang kata tak boleh baca, sebelum. Makanya bila timbul Jibril mula-mula sekali sampai, Iqra' Muhammad, baca Muhammad, ma'ana biqari. Munasabahlah. Betul? Sebab itu baru. Betul Sebab Quran kata min qablu, sebelum. Bermaksud selepas itu boleh membaca. Boleh faham nampak? Jadi kita pun nampak mak aku yang tak pandai boleh baca, Nabi Fatanah lagi-lagi lah boleh baca walaupun dia tak sekolah. Betul Okey, timbul persoalan. Ummi macam mana kalimah ummi? Ummi ni bukan mak kita, kawan-kawan kita nama ummi ni, tak ada kaitan tu. Ummi Hafilda. Dia terbayang Ummi Hafilda. Contohlah kan. Mana tahu. Kalimah ummi. Kalimah ummi ni dia ada dua maksud sebenarnya. Yang pertama, orang tak boleh baca, tak boleh menulis, satu. Yang kedua, orang yang tidak pernah terdedah dengan kitab-kitab yang lain. Itu mana ummi. Bila sebut kalimah ummi dalam Al-Quran, itu memberi maksud yang pertama adalah orang buta huruf, tak boleh baca, tak boleh menulis. Ataupun yang kedua, orang yang tidak pernah membaca ataupun tidak pernah mendengar, orang yang tidak pernah menerima sebarang kitab. Itu ummi. Dalil dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 157. Surah Al-A'raf ayat 157. Apa kata Allah Ta'ala? Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabi al-ummi. Orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi. Dia guna ummi Alladzi yajidunahu maktuban indahum. Yang mana mereka mendapati ia tercatat di sisi mereka, dalam kitab mereka, fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Ayat ini dia menggambarkan orang Arab, mereka tidak pernah mendapat sebarang kitab, tidak seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Arab tak pernah dapat kitab, sebab itu dipanggil ummi. Faham tak? Orang Arab, dia tak pernah dapat kitab. Yang dapat kitab ni orang Yahudi, orang Nasrani. Taurat, Injil tu kan. Arab tak ada, dia belum pernah dapat kitab. Jadi ayat Quran surah Al-A'raf ayat 157, Allah Ta'ala dah memberi isyarat orang Arab itu ummi, dalam maksud mereka tidak pernah dapat kitab. Itu maksud dia. Jadi orang Yahudi, dia orang bukan ummi, sebab mereka pernah dapat kitab. Boleh faham? Nampak? Jadi di situ kita boleh nampak bila sebut kalimah ummi, bukan mesti tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Kadang-kadang makna ummi adalah orang satu kalangan yang tidak pernah mendapat kitab. Jadi Quraisy pernah dapat kitab tak? Nah, maka disebabkan itu Arab Quraisy dipanggil sebagai Al-Ummi. Yang kedua, orang Arab Quraisy dia pergi mana-mana, dia berbangga dengan gelaran nahnu minal ummiyun, nahnu minal ummiyin, kami di kalangan orang ummi. Ada ke satu kelompok saya bangga adalah golongan yang tidak boleh baca menulis? Ada macam tu? Kami ni geng batu huruf, hebat. Tak ada macam tu. Bangga ke apa? Dia boleh bangga yang dia tu betul huruf? Tak ada. Lepas tu orang Arab, kenapa dia boleh sebut nahnu minal ummiyin?
Dia bangga dengan gelaran ummi. Sebenarnya ummi di sini adalah Ummul Qura. Ummul Qura. Ummu Al-Qura. Dia dua perkataan tu. Al-Qura tu kampung, kota. Ummu tu ibu. Ummul Qura. Jadi bila memperkenalkan diri Ummul Qura, dia tak ambil lah Al-Qura tu, dia ambil pada perkataan awal ummi. Faham? Macam mana ni? Sungai Buluh contohlah kan. Jadi kita tak sebut Al-Sungai Buluhi, tak macam tu. Dia ambil perkataan depannya Al-Sungai. Tak sedap lah. Bunyi pun tak sedap kan. Jadi Ummul Qura, dia ambil ummi tu. Faham tak? Memang Arab dia buat gelaran lagu tu, Al-Ummiyin macam tu. Faham boleh? Maka disebabkan itu orang Arab bila pergi mana-mana dia akan berbangga dengan nahnu minal ummiyin, kami di kalangan golongan ummiyin. Dan memang pada zaman tu Ummul Qura ni, orang datang Ummul Qura memang dibanggakan. Cukup bangga, oh orang Mekah ni. Yalah, orang Arab nak buat ibadat ke situ masa tu. Buat ibadat haji di Mekah ni bukan zaman Islam, zaman dulu dah. Zaman sebelum Islam tu memang orang Arab bangga dengan Mekah, dengan Kaabah Dan Kaabah ni dipanggil sebagai Ummul Qura. Nampak Jadi yang dia katakan ummi, Nabi Al-Ummi tu maksudnya Nabi daripada Mekah. Itu maksud dia. Faham Dan ada pula yang lain menafsirkan yang dikatakan ummi di sini adalah bermaksud induk. Imam Syafi'i dia tulis satu kitab, nama kitab dia Al-Um. Al-Um tu mana apa? Kita terjemah ibu, mak-mak. Ummi ni asal maknanya induk. Anak dengan mak, siapa yang membentuk keputusan ataupun emosi anak? Mak mula-mula. Jadi mak ni dia sebagai pembimbing bagi anak. Maka ada orang tafsirkan yang dikatakan Nabi Al-Ummi itu adalah Nabi yang betul-betul dapat pimpinan daripada Tuhan, seperti mana anak betul-betul dapat pimpinan daripada mak dia. Faham? Jadi di sini kita boleh simpulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi Nabi memang tak boleh membaca. Tapi selepas daripada Nabi, Nabi boleh membaca. Selepas Nabi jadi Nabi, Nabi boleh menulis. Cuma ni kenapa Nabi tak menulis Orang tanya soalan tu. Dah orang besar, raja pun tak menulis kadang. Surat apa-apa dia suruh orang yang pergi tulis. Orang raja, orang besar, dia bagi arahan dia, kau tulis. Aku cakap, member cakap, dia pun tulis. Betul tak? Betul. Maka Nabi pun macam itulah. Faham Jadi di situ kita boleh simpulkan Nabi Muhammad SAW boleh menulis. Boleh Dan inilah pandangan Rashid Ridha, Syekh Muhammad Abduh Al-Baji. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi pernah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat Nabi memang boleh menulis. Lagi terang-terang dia tulis, dia sebut dalam kitab dia. Walaupun di sini kita tak nafikan, memang ada ulama kata Nabi tak boleh menulis. Betul, itu yang paling popular lah. Cuma anda sebut kat sini sebenarnya dakwaan yang mengatakan Nabi tidak boleh menulis itu yang popular, tapi kita tidak boleh nafikan di sana ada pandangan yang kata Nabi boleh menulis. Boleh insya-Allah. Itulah kuliah kita pada malam ni. Cuma sebelum mana tutup ni mungkin ada beberapa perkara lah nak komen. Yang pertamanya tentang cium kaki Haji Mus ni duk rajin hantar ni. Macam mana cium kaki Dia macam ni nak bagi tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita pasal cium kaki ni tidak ada kepada semua sahabat, langsung tak ada. Kalau ada pun satu, itu pun dhaif. Adalah satu hadis kononnya daripada seorang namanya Suhaib. Orang semua kata Suhaib tu adalah Suhaib Ar-Rumi. Tak, itu bukan Suhaib Ar-Rumi. Itu adalah Suhaib hamba kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan dia bukan sahabat, dia tabi'in. Yang dia cerita, aku nampak Ali bin Abi Talib cium kaki Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Orang kata, tengok ada sahabat Nabi cium kaki sama-sama sahabat. Hadis ni dhaif sebab Suhaib Maula Abbas itu majhul, orang tak kenal dia. Majhul Jadi maksudnya ada cerita sahabat Nabi cium kaki sahabat Nabi, dhaif. Tak ada yang sahih pun. Hanya satu hadis Nabi yang dilibatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Abu Daud. Lambat lagi kita nak jumpa. Tu hadis 5,000 lebih tu. Kita baru 47. Kan? Hadis kat 5,000 lebih tu, ada satu hadis cerita pasal ada satu kelompok Wafdu Banil Qais nama dia. Datang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berebut-rebut nak jumpa dengan Nabi, dia orang cium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah selalu sangat orang hujah bahawasanya boleh cium kaki orang. Dia tak cukup cium tangan, kaki orang pun dia nak cium juga. Kan? Macam tu.
Sebenarnya ada berlaku perdebatan besar. Yang pertama daripada sudut sanad. Hadis ni dia panggil tafarrud, istilah lah. Tafarrud ni apa kita bincang waktu lain. Tafarrud ni satu jalur je, tak ada jalur lain dah. Satu cerita yang besar tiba-tiba datang daripada satu cerita je, tak ada orang lain cerita. Cerita tu ada problem sebenarnya. Faham tak? Sebab itu ulama-ulama hadis dia hanya nilai hadis ni hasan li ghairi. Nak pergi sahih tak berani. Hampir semua ulama-ulama hanya kata hasan li ghairi. Habis-habis pun hasan. Nak kata sahih tak berani. Maksudnya tak berapa nak kuat. Tak berapa nak kuat. Okeylah. Imam An-Nawawi dia kata sanad hadis ni jayyid. Dia guna istilah jayyid, dia tak kata sahih. Imam Nawawi dia pun simpulkan cium kaki ni boleh, harus, tak ada masalah. Macamlah hukum cium tangan. Kesimpulan dia buat tu daripada hadis yang sanad ni tak pernah kuat. Faham? Ada yang lain ambil sikap nak berhati-hati. Dia kata ini khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh cium kaki Nabi je. Orang lain tak boleh. Okeylah, dia nak perendang sikit, dia kata tak, orang lain pun boleh, orang soleh pun boleh. Anda nak bagi tahu ada benda dalam fiqh ni dia kata boleh tetapi bukan mesti kita buat. Betul tak agak-agak anda cakap ni? Ada benda dalam fiqh ni fiqh kata boleh tapi belum tentu lagi kita mesti kena buat. Contoh anda buat contoh kalau kita datang sembahyang Jumaat lewat, sampai-sampai imam rokok rakaat kedua, kita pun angkat takbir, kita pun rokok, dapat tak Jumaat? Dapat. Jadi bermaksud imam bagi salam, kita kena bangkit tambah satu lagi rakaat, kita dikira dapat Jumaat kerana kita dapat satu rakaat bersama dengan imam. Dekat mana border dia tu rokok, tumakninah rokok dengan imam. Betul? Faham Kalau kita tak dapat rokok dengan imam, tak dapat Jumaat, makanya nanti imam bagi salam kita kena tambah berapa rakaat? 4, dah jadi zuhur. Betul ke? Okey, kita letak hukum fiqh, kalau kita dapat satu rakaat dengan imam, maka kita dapat Jumaat. Bermaksud apakah kita kena datang lewat sembahyang Jumaat? Macam mana? Kita datang lewat ustaz kata dapat rakaat, kepala otak kau berjambul. Aku cerita tu itulah hukum fiqh. Hukum fiqh bukan mesti kita kena buat. Hukum fiqh ni dia bagi border paling akhir sekali. Faham tak? Itulah fiqh. Dia letak border mana yang paling afdal, mana dia ada tahap-tahap. Last sekali inilah border akhir sekali. Maka demikian juga bila ulama kata boleh cium kaki orang. Apakah? Oh, pai ni kita pakai cium lah kaki Ustaz Musa lepas ni. Contoh, oh kau gila lah tu. Apatah lagi hadis yang dijadikan sanad tadi, yang pertama sanad dia tu kan tak berapa nak kuat, tapi ada satu ihtimal dalam hadis tu. Dikatakan ketika itu Nabi atas kenderaan, Nabi atas unta orang berebut cium, maksudnya dia tak sujud. Faham tak? Dia tak sujud, dia masa tak berdiri cium kaki macam tu lah. Faham? Berbeza kalau kita duduk terkursi macam ni, cium kaki, itu kan dah macam sujud. Betul? Orang duk berhujah, tu Nabi Adam AS sujud, orang malaikat sujud pada Nabi Adam. Betul kan? Apa makna sujud? Sujud mana apa? Sujud ni definisi dia wad'ul jabhah 'alal ard, letak dahi atas bumi. Sujud ni makna dia makna syariat letak dahi atas bumi. Tapi sujud dia ada makna majazi, dia panggil. Dia makna ni kalau orang belajar bahasa Arab, dia ada istilah majaz, dia ada hakiki. Majazi hakiki. Macam mana sebut apa makna solat? Solat ni maknanya doa. Jadi kalau kita duduk angkat tangan, solat dah tu sebenarnya. Faham? Solat Jadi bila kita ni rokok, sujud, iktidal, bla 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 tu, dia pun bagi solat juga. Tapi solat dalam makna agama, makna syariat. Solat yang doa itu makna lughah, bahasa. Kenapa perkataan selawat hampir sama dengan perkataan solat? Betul? Selawat. Betul? Selawat perkataan sama. Tapi masa kita selawat, kita sembahyang ke? Tak. Allahumma salli ala Muhammad, duduk termenung macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat kan? Kenapa? Sebab solat ini makna dia lughah adalah doa. Faham? Bila sebut solat yang sembahyang tu, itu makna syariat. Okey, perkataan sujud dalam Quran serupa juga. Ada makna sujud syariat. Sujud tu lah letak dahi atas muka bumi tu. Tapi ada sujud bukan makna sujud syariat, tapi makna majazi, memberi penghormatan.
Kita baca kisah Nabi Yusuf AS dengan adik-beradik dia mula-mula sekali sampai dekat Mesir. Betul tak? Dia sampai kat Mesir tu kan, adik-beradik dah berasa bersalah lah, rupanya inilah Yusuf yang kita khianat dulu. Quran kata apa? Wa kharru sujjadan. Betul Quran sebut wa kharru sujjadan. Adik-beradik dia menundukkan kepala sujud kepada Nabi Yusuf AS. Sujud ni sujud apa? Sujud syariat ke sujud lughatan? Majaz, majazi. Macam orang Jepun je buat haid. Faham? Jepun tu sujud, orang panggil tu sujud. Maka kalau orang ambil kisah Nabi Adam AS, malaikat sujud, itu dalil boleh sujud kepada orang. Dia pakai hujah. Itu makna sujud apa tu? Kena clear tu. Apakah makna lughatan ataupun makna istilah syariat? Boleh faham Jadi kalau orang buat argument, kita mesti sujud kat kaki tuan guru, okeylah, cara dasarnya kita nak kata memang ada ulama membenarkan, kita letak tapi apakah mesti kita buat? Bukan mesti kita kena buat. Kita kena beza satu benda tau. Ada benda agama ni dia melibatkan orang ramai, ada satu lagi agama ni melibatkan kita dengan Tuhan je. Kita nak hormat tuan guru tanpa melibatkan fitnah orang ramai, kita cium tangan dia, kaki dia, fine. Kita boleh raih lagi pandangan yang kata boleh, walaupun lebih baik tak payahlah. Tapi kalau dah melahirkan fitnah ataupun jadi budaya masyarakat cium kaki orang, mentakdiskan orang, itu lebih baik dia elak. Itu lebih baik dia elak. Sebab apa? Sadu zara'i, tutup pintu-pintu yang tak baik. Ma'adda ilal harami fa huwa haram. Perkara yang bawa pada haram maka hukumnya juga adalah haram. Itu kaedah fiqh. Apa hukum jual anggur? Harus. Tapi apa hukum jual anggur kepada pembuat Arab? Haram. Tapi jual anggur? Tak apa jual anggur. Tapi kalau mari toki Arab, saya nak beli anggur ni, kita tanya banyak mana? Naklah 3 kontainer. Ini bukan beli makan ni, ini memang beli nak buat arak ni. Makanya apa hukum kita jual anggur pada masa tu? Haram. Tapi kalau saya nak beli anggur banyak mana? Setangkai je. Yang tu bukan awak minum arak tu, tak nak makan. Itu boleh. Boleh faham? Boleh faham Hukum harus kadang-kadang bukan mesti kita kena buat. Sebab kadang-kadang kalau kita buat, dia boleh melahirkan banyak fitnah-fitnah agama yang lain. Faham Sebab dia bukan semata-mata cerita kita, tapi dah melibatkan orang ramai. Jadi kita kena elak. Ana ni dia fikir balik. Ana zaman belajar dulu, Tok Guru Ana cukup tak bagi cium tangan. Maulana Pakistan tak bagi dia. Kita orang Malaysia ni dia mengaji seorang Tok Guru, geram nak cium tangan cium berkat kata dia. Kalau tak cium tak berkat. Tok Guru minum air tak habis, ada tinggal sikit, Tok Guru pergi, dia berebut ambil berkat pada guru gigi tak kosong. Guru. Ya betul kan. Satu problem kan. Dia nak berkat ni, dia berkat. Tapi bila nak belajar Pakistan, kita punya Tok Guru, Maulana kita nak cium tangan, dia kat atas kepala kita balik. Mak, dia tak bagi tau. Dia tak bagi, tarik. Ana ni kalau fikir balik, kalau kau betul-betul sufi, kau takkan bagi orang cium tangan kau. Kalau kau betul-betul sufi. Kalau kau betul-betul sufi, kau tak akan bagi orang cium tangan kau. Takkanlah kau nak bagi orang cium kaki kau. Sebab tu Ana ni kadang-kadang tengok ulama ni, contoh Dr. Sa'ad Ramadan Buti lah. Syekh Buti dia pernah bersyarah, dia kata apa? Orang nak cium tangan aku. Kenapa orang tak nak cium tangan aku? Sebab orang tak tahu aku ni macam mana di sebalik mata dia orang. Orang tak tahu aku di sebalik mata dia orang. Dia orang tilat depan ni lah. Ni orang jumpa Ana ni, kadang-kadang jumpa nak cium tangan, dia tak tahu Ana kat belakang macam mana. Kau nampak aku baik ustaz ni, serban aku boleh tahan. Dia kena hormat ni, berkat ustaz ni. Kau belakang kau jumpa, kau termenung. Macam mana pernah sebut, ustaz kalau kamu suruh dia berceramah 2 jam pasal kelebihan sembahyang tahajud, ustaz memang boleh ceramah 2 jam. Dia boleh minta lagi up sikit, setengah jam tambahan, cerita sembahyang tahajud. Cuba tanya soalan, ustaz tu tahajud ke tak? Ustaz tu tahajud ke tak? Nak tahu, telefon bini ustaz. Telefon ustazah. Ustazah nak tanya soalan boleh ustaz? Ustazah, apa dia? Ustaz ni dok goreng sembahyang tahajud 2 jam. Dia sembahyang tahajud ke tak? Bini kita apa? Ulang soalan. Ulang soalan dia kata kan. Maksudnya letaklah telefon itu. Kan? Anda nak bagi tahu, kita ni kalau betul-betul sufi, kita tak akan izinkan orang taklidkan kita. Itulah orang sufi yang sebenar. Jadi yalah, nombor 1, kita tak nafikan ada berlaku khilaf. Tapi macam anda sebut, kadang-kadang ada benda harus, bukan mesti kita kena buat. Apatah lagi boleh membawa kepada fitnah pada
agama. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang bertakwa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan boleh beramal dengan agama. Mudah-mudahan agama kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.